link kehadiran hari ini, cikgu akan hantar pada aktiviti akhir kelas. Link kehadiran cikgu akan hantar. Jadi cikgu harap pelajar tidak keluar daripada kelas kita pada hari ini ya. Sebab ini adalah kelas untuk cikgu laksanakan pentadbiran bilik darjah bagi kemahiran menulis. Okey. Jadi tajuk semua telah cikgu download ke akaun Google Classroom semalam. Cikgu harap pelajar telah mengambil tajuk tersebut dan telah membuat kerangka penulisan yang telah cikgu minta kamu sediakan. Okey. Boleh dengar ya? Boleh dengar? Okey, thank you bagi yang bagi respon ya. Okey, yang tidak boleh tu mungkin ada problem kamu punya speaker ke macam mana ya. Okey. Okey, untuk Jamboard, okey, cikgu dah share link tersebut. Jadi pelajar boleh gunakan untuk merangka idea karangan tersebut ya. Okey, boleh gunakan Jamboard, papan Jamboard itu untuk merangka merangka idea tersebut. Idea saja. Jadi huraian kamu tidak perlu tulis. Okey. Jadi bila cikgu panggil nama untuk pentadbiran, okey, di situ kamu present lah. Kamu bentangkan apa idea yang kamu ada berkaitan tajuk yang telah cikgu berikan semalam. Okey. Okey, berbalik kepada tajuk karangan semalam ya. Okey. Mohon pelajar tutup mikrofon ya. Attachment, tutup mikrofon. Attachment. Okey, thank you. Okey, berkaitan dengan tajuk yang telah cikgu berikan semalam ya, semua dapat ya melalui akaun Google Classroom. Okey, cikgu dah naikkan tajuk tersebut semalam dan minta pelajar sediakan kerangka. Okey, kerangka penulisan lah sebelum kamu menulis karangan yang penuh. Okey, penulisan yang lengkap. Jadi cikgu perlukan kerangka terlebih dahulu. Okey, kerangka penulisan menggunakan teknik BASE, Jahukons dan juga tes asing. Jadi ingat kembali apa yang telah kita pelajari dalam kelas selama 2 bulan. Okey, 2 bulan sebelum ini kita dah pelajari dalam bilik darjah berkaitan dengan kerangka penulisan. Okey. Okay, kalau tak ingat nanti kita ulang balik ya, balik kelas ini. Okey, kalau ada pertanyaan boleh tanya ke mikrofon dan sebagainya. Irfan, kenapa ni? Ada masalah apa Irfan? Okey, untuk untuk kelas kita hari ini iaitu menulis karangan lengkap ya. Okey, tajuk yang telah cikgu berikan semalam berkaitan dengan cikgu hurai ya dan ya, kalau ada pelajar yang tak dapat tajuk boleh salin terlebih dahulu. Okey, tajuknya huraikan pendapat anda. Okey, huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah bagi memupuk perpaduan kaum. Okey, huraikan pendapat anda. Okey, huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah bagi memupuk perpaduan kaum. Okey, boleh dapat tajuk? Bagi yang dah dapatkan daripada Google Classroom, okey, cikgu ucapkan terima kasih lah ya. Okey, bagi yang belum masuk Google Classroom, cikgu harap kamu boleh masuklah. Okey, supaya dapat melancarkan lagi aktiviti PDP kita melalui online. Okey. Okey, untuk tajuk semalam, okey, SP hari ini iaitu standard pembelajaran kita pada hari ini cikgu dah berikan tadi iaitu 3.4.1. Okey, 3.4.1. Jadi di sini pada hari ini cikgu akan buat pentafsiran lah. Mana pelajar yang cikgu panggilkan nama, munculkan diri. Munculkan diri dan bentangkan idea kamu ya. Bentangkan idea tersebut.
Okey. Okey, SP kita 341 iaitu menulis kerangka penulisan. Menulis kerangka penulisan dengan menyusun isi secara terancang. Jadi, menulis kerangka penulisan ini idea yang perlu kamu ada itu 3 idea. 3 idea utamalah berkaitan dengan tajuk yang telah diberikan. Okey, kita ada teknik bagaimana kita nak menentukan idea tersebut. Itu pun cikgu dah terangkan dalam bilik darjah. Okey, sebelum ini ya. Okey. Boleh dapat tajuk ya tadi ya? Boleh dapat? Boleh respon? Boleh respon? Boleh buka mikrofon sebelum kita mula kelas ya. Ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan tajuk, ada tak faham ke dan sebagainya? Boleh tanya. Nanti lupa teknik kita tanya dalam kelas online. Siapa yang lupa teknik ya? Sebab apa lupa? Sebab tak buat ulang kaji. Itu yang menyebabkan kamu lupa. Okey, ada yang cakap dengan cikgu dalam chatting ni lupa teknik dan sebagainya, sepatutnya tidak berlaku pada pelajar tersebut. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu ulang kaji balik. Ulang kaji balik. Bukannya kita cuti ni kita tak buat ulang kaji ya. Okey. Untuk hari ini yang pertama, kita dah bagi standard pembelajaran kita tadi ya. Menguji pelajar melalui kemahiran bertulis, dapat menulis 3 idea utama. 3 idea utama pelajar mesti dapat tulis. Mesti dapat nyatakan dengan tepat. Okey? Okey ya. 3 idea utama. Kalau cikgu tanya berkaitan dengan tadi ya, tajuk tadi, langkah-langkah. Kata tugas dia tu langkah-langkah. Maksudnya kamu mesti bagi tahu langkah, bukan bagi tahu kesan ataupun sebagainya. Okey? Okey. Untuk tugasan kita hari ini ya. Tugasan yang pertama, boleh gunakan papan jambut tersebut menulis 3 kerangka. Okey, cikgu bagi masa selama 10 minit. Boleh ya? 10 minit. Kamu gunakan papan jambut tersebut. Okey, dan lepas ni cikgu panggil cuba paparkan idea tersebut. Boleh? Okey, boleh tak? Respon. Gunakan papan jambut tersebut. Okey, Wasyam bagus. Okey. Okey, cikgu bagi masa 10 minit. Tuliskan idea sahaja, tak perlu buat huraian. Okey, idea sahaja, 3 idea utama. Lepas ni baru kita bincang pendahuluan. Kita bincang isi dan juga penutup. Okey, boleh ya? Okay, 10 minit cikgu bagi tempoh. Kalau ada apa-apa masalah, pertanyaan, boleh keluarkan persoalan tersebut ya. Okey, sekali tanya tak perlu teknik untuk idea kan? Tulis idea saja, tak perlu lagi teknik. Okey, lepas ni baru kita bincang teknik apa yang kita gunakan untuk menghuraikan idea tersebut. Okey. Sebelum ni kita dah gunakan beberapa teknik yang cikgu syorkan dalam kelas. Teknik Sakura lah. Okey, teknik Sakura. Dari siang tak dapat buka jambut, cikgu dah terima tadi ya. Okey, sekejap ya. Okey, Go Isian boleh buka tak? Cikgu dah request kamu punya papan jambut. Okey, Renish Pearl. Okey. Renish Pearl okey. Boleh? Boleh open tak? Cuba buka balik Renish Pearl. Okey, buka balik tengok. Goisian email yang kamu gunakan MOE ke ataupun email Gmail biasa. Okey. Seeloknya guna MOE ya. Cikgu idea pendahuluan kan.
Hasanan tanya. Pendahuluan, tak perlu lagi pendahuluan, tulis isi dahulu. Tulis idea dahulu. Okay, tulis idea dahulu. Idea saja. Cikgu nak tengok betul tak idea yang kamu tuliskan. Bagaimana kita mengenal pasti tajuk tersebut. Ada satu perkataan yang kita kena pasti dalam tajuk tersebut supaya idea yang kita tulis adalah idea yang tepat dan jelas. Okey, boleh? Jengkok tu apa? Ya. Ada yang pelajar gunakan email biasa. Okey, email biasa. Okey. Cikgu dah share kepada pelajar yang gunakan email biasa. Perisian, jangan. Siapa boleh masuk ya? Boleh paparkan? Boleh paparkan? Okey, cuba. Okey, kalau tak dapat, kita cuba cara lain lah ya. Okey, Berisan boleh buka tak? Boleh? Okey, sekejap. Cikgu tengok punya kod. Okey, tak apalah kalau tak dapat. Cikgu panggil nama saja, kamu berikanlah. Okey, berikanlah idea tersebut. Boleh ya? Kalau tak boleh gunakan PowerPoint ini, okey, supaya tidak membazirkan masa. Okey, kamu nyatakan sahaja idea tersebut. Bila cikgu panggil nama, boleh menyatakan 3 idea utama berkaitan dengan tajuk yang telah cikgu berikan. Boleh? Kalau tak boleh guna papan tersebut, tak apa. Okey? Yang penting idea tersebut dapat diberikan. Boleh ya? Okey? Okey, thank you. Okey, untuk kamu boleh tulis bagi yang pelajar yang belum tulis lagi idea. Cikgu dah beri masa 10 minit tadi ya. Nyatakan idea. Okey, dan boleh menghuraikan idea tersebut. Okey, bila cikgu panggil nama, kamu nyatakan idea, boleh menghuraikan idea tersebut secara lisan. Okey, secara lisan. Okey, cikgu bagi masa ya untuk kamu tulis idea. Kalau perlu nak tulis huraian tu mungkin memakan masa yang lama. Jadi kamu berikan huraian secara lisan lah. Kita kirakan kemahiran bertutur. Okey, kemahiran bertutur. Okey, boleh tulis idea tersebut. 8.50 kita bincang ya. 8.50 kita bincang. Muhammad Aziz, idea tu isi. Ya, idea tu isi. Ya. Idea sama dengan isi. Okey, 3 idea. Tak perlu lebih lah, 3 idea sahaja. Okey, 8.50 kita bincang idea tersebut. Okey. Jadi ingat baliklah apa teknik yang kita gunakan. Okey, kalau boleh guna teknik yang cikgu syorkan dalam bilik darjah ya. Tak maulah teknik yang macam-macam kamu gunakan. Okey, sebab apa? Huraian isi itu sangat penting untuk memberikan markah terhadap penulisan yang kamu tulis. Tulis dalam buku boleh. Sebab apa? Dia catatan penting lah tulis dalam buku tu bermaksud kamu ada bukti kamu menghadiri kelas online kita. Okey?
Okey, sekarang ni kita ada 49 pelajar lah. Okey, masih ada lagi. 3 Henry ada tak 3 Henry? 3 Henry? 3 Henry ada tak dalam kelas cikgu ini? Pasien, cikgu perlu menulis isi berdasarkan situasi dalam kuarantin atau seperti situasi dahulu. Macam mana ya Pasien? Cikgu tak faham. Menulis isi berdasarkan situasi dalam kuarantin. Ini tak, ini situasi bukan kuarantin lah. Kita kira situasi yang semasa yang tidak berlaku ya. Semasa yang dahulu. Okey, yang dahulu lah. Kaitkan dengan dahulu macam mana peristiwa yang berkaitan dengan perpaduan kaum dan sebagainya. Okey? Ada lagi yang tak faham? Okey, kena pasti tunjang apa yang kita gunakan untuk menghurai idea tersebut. Okey? Bagaimana kita nak kena pasti apa dia perkataan dominan tersebut, baru kaitkan dengan kata tugas untuk soalan tersebut ya. Perkataan dominan tu sangat penting lah, satu perkataan dominan yang boleh kita huraikan setiap isi tersebut. Okey, apa dia perkataan dominan? Siapa boleh nyatakan? Open mic. Apa dia perkataan dominan? Siapa boleh nyatakan di sini? Boleh buka mikrofon. Hasanan Faris? Hasanan ada? Hasanan? Ya cikgu. Sihat tak Hasanan? Sihat? Sihat cikgu. Hasanan, apa perkataan dominan kita untuk soalan tersebut? Perpaduan Perpaduan. Perpaduan apa? Perpaduan? kaum. Perpaduan kaum. Jadi perkataan dominan itu penting ya, sila gariskan. Jadi setiap perkataan dalam setiap ayat yang kamu tulis mesti kaitkan dengan perpaduan kaum. Boleh faham? Okey, jadi perkataan dominan kita sangat penting untuk menulis penulisan yang lengkap. Okey, terima kasih Sanan. Okey, boleh bina penulisannya, boleh bina idea tersebut. Tiga cashmere boleh tak? Tiga cashmere. Govin boleh Govin? Govin? Kalau tak boleh terus boleh bertanya ya. Okay. Boleh cikgu, boleh cikgu. Okay, thank you Govin. Okey, 8.50 kita bincang ya. Kita bincang idea saja. Nanti penulisan lengkap kamu bina dalam buku penulisan. Kalau ada apa-apa masalah, boleh mesej cikgu lah ya. Boleh tanya cikgu. Okey? Nak hurai macam mana, guna teknik, boleh tengok balik buku yang telah kamu buat karangan sebelum ini. Cikgu dah berikan dalam kelas teknik Sakura. Okey, ingat balik ya, teknik. Kita gunakan teknik Sakura. Okey? Okey, link nanti cikgu akan hantar pada akhir kelas lah ya. Okey, 48 pelajar. 3 Henry, ada tak? Soal apa 3 Henry? Cikgu tak nampak langsung pelajar 3 Henry. Okey, ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan isi yang cikgu perlukan 3 idea. Okey, 3 idea yang perlu kamu nyatakan ya. Mesti hari ini kamu boleh menyatakan 3 idea utama. Okey, SP kita 3.4.1 boleh menulis kerangka penulisan dengan lengkap dan tersusun. Okey, masa dah menunjukkan 8.50. Jadi kita bincangkanlah. Bagus juga kelak online macam ni ya. Jadi tepat masa. Cikgu panggil nama mesti ada idea. Kalau dalam bilik darjah mesti tak siap-siap lagi ni. Okey? Okey, cikgu panggil nama ya untuk kita buat pentaksiran bilik darjah. Walaupun pentaksiran luar bilik darjah, kita kira secara dalam talian ni bilik darjah. Okey? Okey, nama cikgu akan buat pentaksiran PBD. Jadi tahap penguasaan cikgu akan tetapkan berdasarkan huraian idea yang kamu lontarkan. Okey? Okey, kita bermula dengan 3 cashmere lah terlebih dahulu ya. 3 cashmere.
Tiga catchment ni banyak lagi pelajarnya yang belum habis buat pentaksiran. Okey, kita mulakan 3.4.1. Ada Mukris ada tak? Cikgu perlu hurai idea, hurai secara lisan. Hurai secara bertutur. Kalau kamu tulis, maksudnya daripada semalam kamu boleh tulis, itu bukan dikira kemahiran bertutur. Kemahiran lisan. Jadi itu dah kira menulis. Bila cikgu bagi tajuk hari ni, kamu dapat tulis idea dan boleh bertutur secara lisan. Okey? Okey, boleh? Boleh tak? Sky? Okay, boleh ya. Bila cikgu panggil nama, Sky boleh menghuraikan dengan lebih baik lah. Bukan baca apa yang kamu tulis. Okey? Itu beza. Kemahiran bertutur dengan kemahiran menulis. Okey? Sebab hari ni kita buat menulis juga kemahiran bertutur. Okey? 3 catchment Kita mula dengan 3 catchment. 3 catchment. Cikgu harap adalah pelajar-pelajarnya boleh tampilkan dengan idea yang mantap. Okey? Idea yang bernas dan sebagainya. 3 catchment ni kelas yang bagus juga ya. Okey? Okey, 3 catchment. Kita mulakan dengan Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Boleh buka mic. Muhammad Irfan. Ada tak? Muhammad Irfan. Cikgu nampak nama ada. Kalau maksudnya tak keluar ni maksudnya kira tak hadir ya. Kehadiran kamu ni tak hadir. Bukan buka saja mesti terlibat dalam kelas. Lagging. Cik. Kenapa Irfan? Apa problem? Cuba Irfan, cuba ya. Cuba ya. Okey, cikgu panggil dulu yang lain. Irfan. Okey. Haris Raj. Cikgu nak rekod ni ya. Ada buku di tangan cikgu ni Buku perekodan PBD yang perlu cikgu rekod secara live, secara langsung. Okey. Dengan pecah-pecah maksudnya kau punya speaker ke macam mana? Haris Raj. Ya, cikgu. Ada. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Dah ada idea? Ada, cikgu. Tak apa, baca saja idea kamu lepas tu huraikan setiap idea. Boleh? Boleh, cikgu. Okay. Boleh dengar tak suara? Boleh ya? Boleh, cikgu. Okay. Apa idea pertama yang kamu masyarakat pelbagai kaum perlu melibatkan diri dalam setiap aktiviti gotong royong membersihkan kawasan persekitaran. Kitaran. Okey. Itu yang pertama idea ya. Masyarakat mesti bergotong royong. Melibatkan diri dalam dalam aktiviti kemasyarakatan lah. Maksudnya masyarakat mesti melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Baru kamu bagi contoh seperti gotong royong dan sebagainya. Kita ada jawapan, ayat uraian, ayat contoh, ayat simpul. Betul tak? Betul, cikgu. Ingat balik teknik apa? Teknik ayat jawapan tu mesti idea utama bagi menjawab kepada ayat tanya. Okey, ayat tanya kita tu nanti kita bincang dalam pendahuluan ya. Baik, cikgu. Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Pelajar lain dapat tak? Pelajar lain dapat? Ya? Okay. Kita bincang. Bagus juga kelas ni. Baik. Maksudnya pelbagai kelas dengan pelbagai idea. Jadi kamu boleh catat idea yang kawan berikan. Okey? Masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti itu masuk sebagai contohnya, masuk kepada idea yang kedua. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mengenai kesedaran betapa pentingnya memecahkan benteng perpaduan kaum. Betapa pentingnya apa? Kesedaran betapa pentingnya memecahkan perpaduan kaum.
pentingnya memecahkan. Ah, Betul tak ayat kamu? Ibu bapa perlulah apa dia? tak Perlulah. cikgu. Ibu Ah. bapa membawa anak-anak menziarahi rakan Hmm. mereka yang berlainan bangsa jika berlaku kematian atau sakit. Maksudnya cari idea utama itu. Ibu bapa perlu apa dia? Menziarahi. Ataupun ibu bapa perlu membawa anak-anak. Kita kaitkan dengan perpaduan kaum ya. Perpaduan. Tahu tak maksud perpaduan kaum? Atau cikgu. Jangan tulis isi saja tapi kita tak tahu maksud apa itu perpaduan kaum. Lepas ni kita bincang dalam pendahuluan. Okey, idea kedua tu cikgu rasa kurang tepat. Kurang tepat Okey, ya. Betulkan, carikan sedikit apa dia langkah untuk memupuk perpaduan kaum. Masyarakat buat apa? Ibu bapa buat apa? Kerajaan buat apa? Sekolah buat apa? Mesti ada sekolah, peranan sekolah. Betul tak? Sekolah cikgu. mesti ada. Contoh sekolah Sampon ni kita ada pelajar yang pelbagai kaum. Betul tak? Kaum. Jadi apa yang sekolah buat? Okey, idea yang ketiga. Ibu bapa menggalakkan anak-anak berkawan dengan rakan yang berlainan bangsa. Di mana tu? Peranan siapa? Peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa. Jadi peranan ibu bapa ni dia menggalakkan anak-anak berkawan dengan rakan yang berlainan bangsa. Okey, jadi bagaimana dia buat? Bagaimana ibu bapa buat? Mereka boleh bernasihatkan. Tak jelas. Bagaimana cara ibu bapa buat kepada anak-anak supaya anak-anak boleh berkawan dengan kaum yang lain? Jelas tak idea kamu? Bagaimana ibu bapa buat? Mesti ada cara. Ibu bapa boleh menasihatkan kita untuk berkawan dengan bangsa yang berlainan. Okey, itu idea kan? Idea. Jadi huraiannya? Huraiannya? Bagaimana? Dia punya skop soalan kamu di sini bagaimana cara ibu bapa membuat kepada anak-anaknya supaya anak-anak boleh berkawan dengan kaum yang lain. Mana dia hantar pergi mana ke, dia buat program apa ke, contohnya dia buat adakan satu program. Dia buat. Okay. Apa yang dia buat? Idea ada tapi huraiannya tak ada. Macam mana kita nak buat? Apa? Cuba. Ada tak idea? Ada tak huraian? Tak cikgu. Ada. Tak apa. Okey, baguslah. Ada idea tapi huraian tu kena tahu teknik yang kita gunakan. Teknik apa Harish? Teknik BIS. BIS bukan. BIS pendahuluan. Untuk huraian? Teknik Sakura. Sakura tak? Itu nama dia besar Sakura. Dalam Sakura ada 3. BIS. Untuk perkembangan isi. Perkembangan isi. Jahukons. Ada orang tulis, Reni Cipal dah bantu, Jahukons. Apa dia Jahukons? JA, ayat apa JA? Kita ulang balik ya kelas. JA ayat apa? Buka buku. Jangan tak buka buku sebab tak buat ulang kaji. Betul tak? Okey, Sati Nura dah jawab. JA ayat jawapan. Ayat jawapan ni adalah ayat pertama. Ayat pertama bagi setiap perenggan berdasarkan ayat tanya. Ayat tanya pada tuan. Ayat kelima dalam perenggan isi dia ayat pertama. Okey, yang berdasarkan ayat tanya. Benar. Dia nak langkah. Jadi ayat jawapan pertama adalah langkah. Mesti bukan langkah. Sekolah, langkah ibu bapa, langkah pihak kerajaan dan sebagainya. Mesti ada satu langkah.
Harish, HU ayat apa? Cikgu? HU. Ayat apa? Jahukons tadi kan? Jahukons. Ya cikgu. HU ayat? HU ke cikgu? Ayat huraian jawapan. Ayat huraian jawapan. Okey, dia ada kan? Ayat huraian ni dia ada ayat huraian jawapan, ayat huraian apa lagi? Contoh. Tu, okey bagus. Jadi HU ni kita pecahkan kepada dua. Ayat huraian jawapan, ayat huraian contoh. Contoh. Kalau ada sebagai contohnya, itu adalah ayat huraian contoh. Contoh. Okey. CON? Ayat contoh. Ayat contoh. S? Oleh ayat simpul. Ayat simpul mesti adalah perkataan dia depan apa dia. Oleh hal yang demikian. Jadi kita simpulkan balik idea ayat jawapan tadi menjadi ayat simpul. Betul tak? Betul cikgu. Okey, terima kasih Harish. Okey, terima kasih ya Harish. Okey, Okey cikgu. kita bandingkan jawapan antara 3 cash, mana 3 outing. Okey, sama saja boleh ya kita bandingkan. Boleh tak terima jawapan pelajar tersebut. Okey, 3 outing. 3 outing yang belum laksanakan. Hanya 3 orang saja yang buat 3.4.1 yang telah cikgu rekod di sini. Ananda dah. Okey. Goyisian dah. Hasana pun sudah. Jadi cikgu nak Satindra. Satindra. Ya cikgu. Satindra. Selamat pagi cikgu. Okay, dah makan belum? Belum. Oh, cikgu dah cakap tadi kan boleh makan. Tak ada masalah, boleh makan ya. Okey, Satindra. Okey, berdasarkan tajuk yang telah cikgu berikan, apa dia perkataan dominan ya dalam tajuk tersebut? Perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Apa Kaum. maksud perpaduan kaum? Masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Okey, selain masyarakat majmuk, apa contoh yang menunjukkan perpaduan kaum? Amalan apa yang biasa kita buat untuk mewujudkan perpaduan kaum? Amalan apa? Amalan apa? Boleh Gowin. Sikit lagi ya Gowin. Amalan. Contoh amalan apa yang menunjukkan perpaduan kaum? Kerjasama. Contoh aktiviti? Contoh amalan? Bergotong royong ke atau Gotong royong, selain gotong royong? Takkanlah dalam karang kamu gotong royong, aktiviti lain? Aktiviti lain Majlis. yang menunjukkan majlis rumah terbuka. pada majlis rumah terbuka pelbagai melibatkan penglibatan pelbagai masyarakat berbagai kaum. Okey, majlis rumah terbuka pelbagai kaum, lepas tu mengadakan aktiviti gotong royong, sukaneka pelbagai kaum dan sebagainya. Okey? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, idea yang pertama. Ada satu, mengadakan aktiviti yang melibatkan penglibatan masyarakat berbilang kaum seperti sambutan Hari Kemerdekaan. Okey, cuba huraikan sedikit, bagi pandangan sedikit tentang aktiviti tersebut. Hal ini dapat memupuk semangat perpaduan kerana aktiviti tersebut melibatkan komunikasi antara masyarakat yang berbilang kaum. Okey, bagus. Dia bagi contoh bila kita terlibat dengan aktiviti, jadi di situ boleh berlakunya komunikasi antara pelbagai kaum. Okey, yang menunjukkan bagaimana kita nak menunjukkan perpaduan kita antara berlainan kaum. Okey, idea yang kedua.
Mengadakan kempen kesedaran untuk memupuk semangat perpaduan kaum dalam diri rakyat Malaysia. Mesti ada siapa yang mengadakan kempen tu? Siapakah? Masyarakat ke? Contohnya kerajaan boleh mengadakan kempen kempen semangat perpaduan di negeri masing-masing. Di negeri masing-masing. Okey, mengapakah kerajaan perlu mengadakan kempen tersebut? Selain Supaya mewujudkan perpaduan kaum. Selain perpaduan kaum. ah Cikgu tak nak idea huraian kamu ni berulang-ulang je. Atas dah tunjuk mengadakan kempen untuk mewujudkan perpaduan kaum. Okey, hal ini kerana kerajaan nak mewujudkan perpaduan kaum. Jadi idea kamu, huraian kamu still sama, berulang-ulang. You faham? Sinonim faham. lah. Sama. Okey, jadi mengapakah kerajaan mengadakan kempen tersebut? supaya masyarakat supaya masyarakat sentiasa sentiasa menjalinkan hubungan perpaduan dengan orang lain. Okey. Contoh dah ada ya ayat contoh? Dah ada cikgu. Okey. Belum. Contohnya apa dia? Contohnya cikgu dah ada dalam huraian tu. Okey. Kenapa? Present apa ni Cia? Cikgu? Okey, idea seterusnya. Mendidik murid-murid sejak kecil agar mereka dapat mengetahui kepentingan semangat perpaduan. Siapa mendidik? Guru dan para guru dan ibu bapa. Boleh campur tak guru dengan ibu bapa? Peranannya boleh campur tak para guru dan ibu bapa? Sejak kecil ni para guru dan ibu bapa. Ibu bapa cikgu. Ibu bapa maksudnya selain ibu bapa di sekolah juga guru-guru boleh mendidik anak-anak. Jadi kamu boleh buat selain, okey? Boleh? Jangan campur. Para guru dan ibu bapa perlu mendidik kanak-kanak ataupun anak-anak dari kecil lagi. Jadi idea kamu bercampur dengan peranan mana? Peranan siapa? Boleh faham? Boleh cikgu. Okay, jadi campurkan peranan tersebut. Okey, peranan ibu bapa mendidik anak-anak. Kita nampak. Kalau peranan sekolah melalui contohnya melalui pengajaran dalam bilik darjah ke ataupun melalui aktiviti luar bilik darjah seperti aktiviti kurikulum, okey, yang melibatkan pelbagai kaum. Ini jelas? Ini jelas? Okey, jadi peranan, setiap peranan mesti berbeza-beza ya. Kamu boleh peranan masyarakat. Apa masyarakat buat? Peranan kerajaan. Contohnya kempen. Contohnya peranan sekolah. Okey. Peranan ibu bapa dan sebagainya. Okey? Boleh? Okey. Terima kasih ya Satindra. Okey. 3 cashman. 3 cashman Govin tadi. Mana Govin? Govin. Hello cikgu. Govin ya. Lama tak nampak Govin ya. Ya cikgu. Okey Govin. Boleh Ya, dapat cikgu. tajuk? Dapat tajuk? Dapat cikgu. Okey, dah buat kerangka? Dah cikgu. Okey, dalam buku penulisan ya. Nanti bila buka sekolah nanti. Ya cikgu. Ya. Okey. Idea yang pertama Govin. Langkah. Langkah maksudnya cara Rakyat ibu bapa haruslah bergaul dan memupuk kesamaan antara kaum. Ibu bapa perlulah sentiasa menyerap nilai-nilai murni dalam anak-anak kerana melentur bulu biala daripada rebunnya. Macam mana ibu bapa menerapkan nilai-nilai murni ke dalam jiwa anak-anak? Ya cikgu. Okey. Berkaitan dengan apa ni? Mesti ada sebut dia punya isu soalan tersebut. Itu untuk itu macam supaya anak-anak tidak bergaul dengan orang yang jahat macam itu juga. Boleh kaitkan dengan perpaduan kaum? Aduh. Cuba kaitkan dengan perpaduan kaum. Menerapkan nilai murni untuk apa ni? Untuk menghormati kaum yang berlainan kaum ke macam mana? Untuk menghormati seseorang yang berlainan kaum dan sebagainya?
Ya cikgu. Okey, jadi kaitkan dengan perpaduan kaum ya. Ibu bapa Okey. menerapkan nilai-nilai murni ke dalam jiwa anak-anak supaya supaya dapat menghormati orang yang berlainan kaum. Kaum. Okey, jelas ya? Ya jelas cikgu. Tambah sedikit. Mesti sebut perpaduan kaum. Okey, yang kedua. Semua pihak harus berganding bahu melakukan usaha-usaha yang proaktif dan efektif dalam menyelesaikan masalah. Tak jelas lah Govin. Idea kedua. Apa cikgu? Semua pihak tu siapa? Masyarakat. Macam masyarakat cikgu. Okey, masyarakat. Jadi kamu fokus kepada masyarakat. Masyarakat buat apa? Berganding bahu untuk menyelesaikan masalah. Okey, berganding bahu untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contohnya? Apabila ada macam kalau balai raya itu balai raya punya dinding sudah pecah atau apa pun sudah pecah, masyarakat boleh Bergotong royong. meletakkan duit untuk Okey, bergotong royong lah. membaiki. Kamu kaitkan Ya, dengan kemasyarakatan lah Ya cikgu. Okey, jadi dalam penulisan ayat tu lah mesti jelas ya. Bila tak jelas kita rasa huraian kamu tu kurang tepat. Okey, walaupun nampak tapi dalam bahasa ni kita tengok huraian yang jelas. Boleh? Okey, sebagai contohnya macam tadi, sebagai contohnya sekiranya berlaku apa-apa masalah dalam masyarakat, contohnya contoh kamu cakap tadi balai raya memerlukan pertolongan yang melibatkan semua masyarakat, terutamanya masyarakat yang tinggal dalam perumahan yang berbilang kaum. Okey, jadi kita tunjukkan macam mana untuk mewujudkan perpaduan kaum tersebut. Okey, jadi gotong royong dan sebagainya. Okey, idea yang ketiga. Itu saya belum buat cikgu. Belum buat itu cikgu. Belum buat. Okey, tak apa. Jadi dua idea ya. Jadi kamu tengok peranan je. Letakkan dalam situ peranan siapa, langkah apa dia buat. Okey, peranan kerajaan, apa kerajaan buat. Contohnya kerajaan mengadakan kempen, apa dia? Kempen berkaitan dengan perpaduan kaum kepada semua rakyat. Okey, kepada semua rakyat. Terutamanya rakyat yang pelbagai kaum. Hal ini kerana negara kita ini merupakan sebuah negara masyarakat yang majmuk, masyarakat yang berbilang kaum. Jadi perlu ada kempen. Okey? Kita kaitkan peranan siapa, apa dia buat sebagai contohnya. Okey? Okey, terima kasih Afin. Thank you cikgu. Tiga hosting. Kita dah sekarang 9.13. Okey, 3 hosting. Irfan, cikgu sekarang dah okey. 3 hosting. Cikgu nak Lekarash ada tak? Lekarash boleh on mikrofon. Egoisian. Panggil Nicholas Saja nak kenakan Nicholas. Tak apa, Nicholas ada masa-masa dia kena. Okey. Bagus ni bila cikgu panggil nama, dia ada idea. Bila ada idea, kita boleh berbincang bersama-sama. Lekarash ada tak? Lekarash, pergi makan ke, pergi minum ke? Lekarash, ada ke tidak? 2 kali dah cikgu panggil Lekarash tak ada ni. Okey, 3 Austin and Baikyong. Boleh dengar nama? Baikyong cakap, cikgu saya tak tahu apa, tak tahu nak bagi idea ke, tak tahu apa. Baikyong. Tak tahu apa Baikyong. 3 Austin tak ada jawapan, tak tahu. Tak tahu apa, tak tahu tajuk ke. Sky lah, dia nak. Okey, bagus Sky. Sky Lam. Pagi cikgu. Nak bagi. Okey Sky, bagi 3 idea Sky dengan huraian yang tepat. Terperinci. Boleh? Boleh. Cuba Sky. Langkah. Jangan bagi kesan Cikgu nak langkah.
Masyarakat perlu menggunakan bahasa kebangsaan untuk berkomunikasi. Masyarakat perlu menggunakan bahasa kebangsaan untuk berkomunikasi. Nah. Okey. Dalam huraian kamu macam mana? Nak kaitkan dengan perpaduan kaum. Hal ini demikian, penggunaan bahasa kebangsaan dapat difahami dengan mudah. Jadi sekarang ni, kalau situasi sekarang ni, adakah masyarakat menggunakan sepenuhnya bahasa kebangsaan? Pada pendapat kamu. Tak ada. Berjaya ke tidak langkah tersebut? Tak berjaya. Berjaya. Jadi kalau boleh kita cari langkah yang menunjukkan idea kita tu relevan. Okay, boleh terima, tapi kita tengok berjayakah langkah tersebut. Sebab bila cikgu tengok ramai lagi yang gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama untuk berkomunikasi, betul tak? Betul. Lain bahasa ibunda masing-masing, betul kan? Betul. Jadi IW punya idea yang pertama tadi. Idea yang pertama. Idea yang kedua tadi. Idea kedua, masyarakat perlu melibatkan diri dalam aktiviti bermasyarakat. Yang kedua, masyarakat perlu, wajiblah, bukan perlulah, wajib melibatkan diri dalam segala aktiviti kemasyarakatan. Bila sebut aktiviti kemasyarakatan ni, banyak aktiviti dia. Okey, huraian dia. Hal ini demikian, melibatkan diri dalam aktiviti bermasyarakat dapat memupuk semangat kerjasama dan saling membantu antara kaum. Okey, itu adalah ayat huraian jawapan, betul tak? Hal ini kerana dapat memupuk ataupun dapat mewujudkan keharmonian keamanan dalam pelbagai kaum, terutamanya dalam kawasan perumahan yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Betul tak? Okey, itu adalah ayat huraian jawapan. Okey, ayat huraian contoh. Ayat huraian contoh, sebagai contohnya, aktiviti gotong royong boleh diadakan dalam kawasan perumahan setiap bulan. Okey, setiap bulan diadakan aktiviti gotong royong. Okey, ayat simpul. Cikgu, ayat simpul boleh cakap setiap rakyat seiring dengan cakap saja, tak apa, cikgu dengar. Apa dia perkataan yang perlu ada dalam ayat simpul? Okey. Aktiviti kemasyarakatan dapat menjadi wadah yang terbaik. Okey. Wadah yang terbaik. Okey, wadah yang terbaik ni maksudnya kita nak menunjukkan macam mana wadah yang terbaik untuk supaya apa? Supaya dapat memupukkan semangat perpaduan. Okey, supaya dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Sebab kamu buat gotong royong tadi kan? Gotong royong kan? Jadi kita kaitkan dengan aktiviti gotong royong tadi supaya dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Okey? Boleh ya sekarang? Boleh. Seterusnya? Seterusnya, pihak kerajaan haruslah melancarkan kempen kesedaran tentang hubungan kejiranan di media sosial. Okey. Bagus. Hal ini dapat sentiasa mengingatkan rakyat kepentingan hubungan kejiranan. Hubungan antara kaum. Okey. Contoh? Sebagai contohnya, pihak kerajaan boleh membuat iklan yang menarik supaya rakyat sedar akan kepentingan perpaduan antara kaum. Boleh. Perpaduan antara kaum. Okey. Bolehlah idea kamu terima, cuma huraian sedikit. Huraian tu cikgu rasa huraian kena lebih lengkap lah. Kena lebih jelas berdasarkan ayat jawapan kamu. Boleh faham?
Bila kita guna teknik Jahukons tadi, kamu boleh dapat gambaran dia. Macam mana kita nak menggunakan idea tersebut untuk menghuraikan huraian setiap idea yang kita berikan. Okey, boleh ya? Okey, untuk sebab kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. Okey Sky, terima kasih Sky. Okay, thank you cikgu. Ya, okey boleh Sky. Okey. Okey, untuk pentaksiran kita yang 3.41 ni banyak lagi. Okey, sebab cikgu tak semuanya cikgu buat pentaksiran pada dalam kelas online kita. Okey, kita ulang balik. Okey, melalui tajuk yang cikgu berikan semalam dan hari ini. Okey, tajuknya cikgu dah berikan, huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah bagi memupuk perpaduan kaum. Jadi, bila kita dapat tajuk, okey, bila dapat tajuk, perkara pertama yang anda mesti buat, yang pelajar mesti buat, dapat tajuk, bukan terus menulis. Okey, bukan terus menulis. Bila kita dapat tajuk, perkara pertama dalam sarangan lah pertamanya, mesti mengenal pasti satu perkataan dominan. Dalam tajuk tu mesti ada perkataan dominan dia. Kalau keselamatan, keselamatan. Kalau alas kita, penjagaan alas kita, okey, alas kita. Jadi kita buat alas kita. Okey, alas kita adalah ciptaan Tuhan. Contoh ya. Jadi perkataan dominan itu menunjukkan hasil penulisan kita yang sangat jelas. Okey. Jadi untuk tajuk ini, perkataan dominan dia perpaduan kaum. Kamu boleh highlight ataupun gariskan perkataan tersebut ya. Cikgu dah ajar dalam kelas, bila dapat tajuk, gariskan satu perkataan dominan. Okey, perkataan dominan. Jangan garis semua. Jangan garis langkah-langkah bagi memupuk perpaduan kaum. Jadi perpaduan kaum. Dalam ayat pendahuluan, kita mesti keluarkan perpaduan kaum saja. Setiap ayat, ya, setiap ayat. Kalau dalam pendahuluan kita gunakan teknik apa? Pendahuluan kita gunakan teknik apa? Brandon Chongjiali. Kak Mat. Brandon Chongjiali. Open mic. Brandon ada tak? Brandon. Dashman. Semua mic ada masalah. Bila cikgu panggil nama, mic ada masalah. Lakshman. Irfan. Okay, Irfan open mic. Buka mikrofon bila cikgu panggil. Boleh tak Irfan? Mic, saya tak work cikgu. Semua tak work lah, bekerja pagi-pagi. Zack Wu. Hello cikgu. Siapa ni? Irfan. Okay, Irfan. Apa cikgu tanya tadi? Apa cikgu tanya ya? Teknik pendahuluan. Teknik. Teknik apa yang kita gunakan pendahuluan? Beast. Teknik apa? Beast. Teknik base. Okay, apa dia base tu? Salah. Teknik apa kamu cakap tadi? Beast. Ejaan dia? BISSTT. Bagus. Dapat tak semua pelajar teknik base untuk pendahuluan? Okay, BISSTT. Okay, apa dia BI? B itu ayat apa? Rancangan cara Ayat panjang. apa cikgu tanya? Bukan cikgu cakap contoh. Cikgu tanya ayat apa? Ayat binaan. Ayat binaan. Okey, ayat binaan. Betul. Okay. Ayat binaan ni kita dapat tadi perkataan dominan dia ada apa? Yang perpaduan kaum. Bagus, perpaduan kaum. Ayat binaan ada berapa jenis? 2. Yang pertama? Takrifan. Okey, takrifan ni tak semestinya masuk definisi ya. Kita gunakan
dalam kelas ayat binaan takrifan yang ada perkataan ialah, merupakan. Itu adalah Okey. ayat Baik. yang perkataan dominan tersebut. Contohnya, Okey. kegiatan yang lima penting dalam hidup manusia. Jadi itu juga dikira sebagai ayat binaan takrifan atau Okey. sangat penting dalam masyarakat negara kita. Hmm. Merupakan aspek yang sangat penting dalam masyarakat negara. Jadi perkataan merupakan pendidikan ayat binaan takrifan. Takrifan. Semua Ah, mungkin dalam you? kelas ada pelajar yang tak dengar. Jelas tak ayat binaan takrifan? Jelas tak? Pelajar yang lain jadi tak jelas. Oh. Hmm. Ayat yang menunjukkan ayat binaan takrifan ialah ayat yang berkaitan dengan kedudukan, itu adalah Okey. ayat Ayat kedua. Ayat ihwal. binaan ihwal. Okey, ayat binaan ihwal. Ihwal. Maksudnya kita menguraikan selain takrifan tadi. Okey? Okey. Pada tahun ni apa lagi yang kita nak uraikan selain daripada takrifan tersebut? Maksudnya pada tahun ni melibatkan kaum seperti kaum Melayu, Cina, India, So, dia. okey? Itu Okey. adalah ayat binaan ihwal. Okey? Tak semestinya Okey. ayat lebih lagi juga ayat. Okey. Ayat S ayat sejarah. sejarah. Apa perkataan yang menunjukkan ayat sejarah? Yang pada zaman dahulu itu. Okey, Yang pada dulu zaman dulu macam mana, sekarang macam mana? Macam tu. pada zaman dahulu macam mana macam mana aspek perpaduan kaum di negara kita dulu? Adakah perpaduan kaum dulu sama tak dengan perpaduan kaum sekarang? Adakah sama? Beza sikit. Apa peristiwa yang berlaku zaman dahulu? Dulu semua yang senang-senang panggil jiran semua untuk panggil makan. Tapi sekarang semua dah kurang. Kenapa? Sibuk bekerja. Tahu. Apa sebab? Sebab- Mesti ada sebab. Mengapa? Sebab mereka tu dah tengok perbezaan kaum dah. Mereka tu tak tengok kiraan manusia. Okey, jadi kamu Mereka tu dah pentingkan okey, kaum. bagus. Okey, betul, bagus. Jadi dalam huraian kamu mesti jelas lah dulu macam mana. Sekarang ni bagaimana? Okey, ayat yang seterusnya. Ayat semasa. Okey, ayat semasa. Apa perkataan yang ada? Apa? Bukan ayat semasa. Yang sekarang yang berlaku tu, contohnya yang apa yang kaum-kaum sekarang semua nak sekarang semua yang sekarang dah buat ni. Okey. Seperti Kini, yang perkataan dia mesti ada kini di depan. Kini ataupun sekarang ya. Pada masa kini. Okey, apa rakyat buat. Okey, pentingnya perpaduan kaum. Boleh faham? okey. Okey, ayat yang terakhir. Ayat Seterusnya. T pertama ayat tokoh. Ayat tokoh. Mesti ada nama. Tokoh lah. Tokoh. Ada nama tokoh. Tak tahu sangat kamu tulislah menurut mantan Perdana Menteri. Mantan itu maksudnya bekas. Okey. Jadi kita tak ingat nama siapa Perdana Menteri kita. Okey? Boleh? Ya, Okey. ayat tokoh iaitu mesti ada nama tokoh. Okey, ayat terakhir. Ayat tanya. Ayat Tanya persoalan. Contohnya macam mana dalam situasi soalan tersebut? Macam mana ayat tanya? Kenapa zaman sekarang? Mesti ada perkataan apa kat depan? Kenapa? Mesti ada perkataan apa kat depan? Untuk ayat tanya. Kenapa? Ada kenapa, satu ayat, satu perkataan di depan. Satu. Perkataan apa? Apa tu? Sebagai persoalannya. Oh, okey. Wajib ada perkataan itu yang menunjukkan ayat tanya. Sebagai persoalannya, baru ada Yang soalan tu. Kita tak tahu nama tokoh, tulis apa cikgu? Sanju tanya. Okay, sekejap. Yang pertama tu kalau tak tahu nama tokoh, kamu tulis menurut mantan
mantan Perdana Menteri lah. Okey, dia kalau mantan ni maksudnya tak tahu nama apa-apa pun dia kira bekas Perdana Menteri. Tak kira bekas Perdana Menteri apa ke, bekas Perdana Menteri kedua ke. Jadi kita guna mantan. Okey, ayat boleh tanya ya. Okey, ayat E tanya yang perlu ada dalam persyaratan pengakuan. Baik, persoalan ada. Apa keterangan lah ya? Ada kata tanya. Hello. Kata tanya apa? Apa? Okay, Cikgu. Puan. Dengar. Sekarang dengar. Okey, kata tanya apa? Kata tanya. Sebagai persoalannya tu. Tu Okay. Hello. Hello, dengar. Sekarang dengar. Baca ayat kamu, baca ayat. Baca ayat mana? Isi tu. Ayat tanya. Oh, ayat tanya tu. Sebagai persoalannya, kenapa kita tanya langkah ni? Satu langkah. tanya Tuan, mengapa ke, apakah ke, berapakah ke. Takkan guna kenapakah? Kenapakah mesti sebab. Oh. Jadi apa kata tanya sesuai? Apakah? Okey. Apakah langkah-langkah bagi memupuk perpaduan kaum di negara ini? Tanda soal. Mesti ada tanda soal. Okey. Tanda soal tu mesti ada. Apakah langkah-langkah untuk memupuk perpaduan kaum di negara ini? Boleh faham? Pelajar lain pun boleh faham ya? Okey. Pelajar lain boleh faham? Faham cikgu. Pelajar lain respon. Irfan, terima kasih. Sama-sama cikgu. Terima kasih. Respon. Okey, cikgu akan hantar link kehadiran. Okey, mohon isi link kehadiran tersebut. Okey, berdasarkan nama kelas kamu lah ya. Okey, link kehadiran telah dihantar. Sebelum kita tamat kelas, patutnya dah tamat lah tapi sebab kita lewat mula tadi, jadi cikgu ambil masa lebih kurang 5 minit. Isikan link kehadiran. Jangan bila cikgu up nama dalam WhatsApp kelas, cikgu saya hadir. Link kamu tak isi, cikgu kira tak hadir. Okey, isi link, cikgu akan copy paste nama tersebut dan hantar melalui WhatsApp kelas. Okey, jelas? Okey, nanti untuk pelajar yang tak datang nanti, cikgu akan upload video menulis pendahuluan dahulu ya. Teknik menulis pendahuluan berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey, bagi yang tak faham boleh tanya, boleh PM cikgu nanti ya. Boleh? Okey, isi link terlebih dahulu. Link kehadiran telah cikgu share dalam grup chat kita ya. Jadi kamu perlu isi kerja puisian, buat karangan lengkap, buat penulisan lengkap. Okey, buat penulisan yang lengkap ya. Okey, kalau dah bagus. Excellent. Okey, link kehadiran cikgu dah hantar ya. Jadi isikan link kehadiran tersebut sebelum kita tamat kelas. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tulis dalam link kehadiran. Ada isu, masalah, kita akan cuba bincangkan. Ini kan satu dulu kan ya. Tak ni. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamat kelas? Untuk video nanti cikgu upload ya. Okey, video untuk teknik menulis, teknik menulis pendahuluan saja cikgu akan upload terlebih dahulu. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tamat kelas pada jam 9.35 pagi. Okey, kita berjumpa lagi pada slot minggu hadapan. Okey, bye. Thank you semua. Macam mana ni? Ini aku cakap ni. Jangan lupa ya link. Okey, bye.